أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر، اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, di pagi yang mulia lagi penuh keberkatan ini, hampir setelah sama-sama kita menunaikan solat subuh berjemaah, kita masih lagi diberi kesempatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengucapkan puji-pujian dan syukur di atas nikmat-nikmat yang dikurniakan dan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita semua. Sekurang-kurangnya nikmat yang paling besar untuk terus hidup sampai di pagi ini, alhamdulillah. Jadi kalau dikirakan hari ini kuliah tak ada tajuk dah, tapi tak apalah. Saya nak ajak hadirin hadirat, muslimin muslimat, tuan-tuan puan-puan sekalian. Hari ini kita sebagai seorang Islam, lebih-lebih lagi kita nak pergi lebih jauh untuk mencapai taraf bukan sahaja sebagai seorang Islam, bahkan sebagai seorang yang beriman, dan lebih tinggi sebagai manusia-manusia yang bertakwa. Dan sememangnya sifat seorang Islam, lebih-lebih lagi beriman dan takwa, mereka ini cukup dekat, mereka ini cukup rapat, mereka ini cukup akrab dengan namanya Al-Quran. Sayang kalau hari ini yang namanya kita orang-orang Islam, lebih-lebih lagi yang beriman, kita ni tak mesra dengan Al-Quran, kita ni tak baik dengan Al-Quran, kita ni tak rapat dengan Al-Quran. Al-Quran adalah bentuk manual yang mana Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan kepada kita sebagai manusia untuk dijadikan panduan kehidupan. Inilah yang dikatakan sebuah kitab wahyu kalam Allah yang diturunkan melalui perantaraan Rasulnya, junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kalau kiasan perbandingan, kalau hari ini kita pergi ke kedai-kedai elektrik sebagai contoh, kita nak beli TV baik, kita nak beli mesin basuh baik, kita nak beli peralatan dan perkakasan elektrik lain sekalipun, walaupun sudah diterangkan dengan sejelas-jelasnya oleh salesman ataupun sales girl bagaimanakah bentuk kegunaan alat-alat elektrik tersebut, kadang-kadang balik kita ni tak ingat dia punya fungsi.
Kadang-kadang balik kita tak ingat dia punya hutang. Hak ni tekan untuk apa, hak ni tekan untuk apa. Tetapi pembekal-pembekal alatan-alatan elektrik ni mereka dah sediakan satu buku kecil dalam kotak tu, satu buku manual sebagai panduan. Kalau balik rumah kita tak ingat bagaimana cara nak guna, sebagaimana yang diterangkan oleh salesman dan sales girl tu, kita buka balik. Oh, TV ni kalau tekan butang ni jadi lagu ni, tekan butang ni jadi lagu ni. Jadi buku tu jadi panduan untuk kita. Begitu juga dengan Al-Quran. Rasulullah dah huraikan Al-Quran, Rasulullah dah terangkan Al-Quran, Rasulullah dah tafsir Al-Quran kepada para sahabat dulu. Jadi sahabat-sahabat di kemudian hari ini kemudian menulis, membukukan, mentadwinkan Al-Quran. Dan ilmu-ilmu itu terus disampaikan secara tafsir melalui ulama-ulama besar yang muktabar. Dan itulah yang sampai kepada kita pada hari ini. Tapi sayang, apabila kita mempunyai banyak masalah dalam kehidupan, apabila kita mempunyai banyak masalah dalam masyarakat, apabila kita mempunyai banyak masalah dalam negeri, bahkan dalam negara sekalipun, kita kalau tak kembali pada Al-Quran, tak kembali kepada manual kita, tak kembali kepada rujukan utama, itu adalah perkara yang paling malang dalam kehidupan kita. Jadi sekembalinya kita untuk memperkatakan tentang Al-Quran sebagai contoh. Dalam Al-Quran kalau kita buka helaian demi helaian, kita lihat setiap huruf-huruf Al-Quran, kita lihat setiap ayat-ayat Al-Quran. Di dalamnya Allah Subhanahu wa ta'ala telah membahagikan Al-Quran kepada 3 konten. Konten yang pertama lebih merujuk kepada persoalan akidah, dan inilah yang kita namakan sebagai ilmu tauhid. Ini persoalan pokok dalam Al-Quran, nak mengajak manusia kepada beriman dan bertauhid kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan meninggalkan perkara-perkara yang berunsurkan kesyirikan. Manakala konten yang kedua ialah Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita konten syariat. Inilah yang dikatakan sebagai perundangan, inilah yang dikatakan sebagai hukum hakam. Yang kita belajar hari ini yang dinamakan hukum fiqh tu. Jadi inilah kegunaan untuk kita. Bagaimana nak menentukan sesuatu perkara itu betul atau salah, sesuatu perkara itu sahih atau tidak, sesuatu hukum itu halal atau haram, dan perkara-perkara yang berkaitan dengannya. Manakala yang terakhir ialah Allah datang melalui konten akhlak. Yang ini kita namakan sebagai adab ataupun etika, ataupun hari ini lebih dihalusi dengan ilmu tasawuf. Jadi Islam datang dengan akidah tauhid, dengan fiqh syariah, dengan adab, akhlak dan tasawuf. Inilah 3 konteks yang melatari Al-Quran. Apapun di sebalik 3 benda ini, Allah juga menghiasi Al-Quran dengan kisah-kisah. Allah juga menghiasi Al-Quran dengan cerita-cerita. Cerita apa ada dalam Quran, kisah apa ada dalam Quran. Terutama yang paling unggul ialah kisah manusia-manusia yang mulia, manusia-manusia yang menjadi pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah dia namanya utusan-utusan Allah, para nabi dan para rasul. Di samping itu, Allah juga tidak mengecualikan datangnya nama-nama dalam bentuk individu. Kadang-kadang kita jumpa nama seperti Yusha, kadang-kadang kita jumpa nama seperti Uzair. Ini adalah nama-nama Nabi yang tidak tersenarai dalam 25 Nabi ataupun Rasul yang wajib dipercayai. Kadang-kadang kita baca jumpa nama Luqman Al-Hakim. Kadang-kadang kita baca jumpa nama Nabi Khidir. Kadang-kadang kita baca jumpa nama Zulkarnain. Dia boleh datang dari sudut individu, orang perseorangan, personality dan juga figure.
Kadang-kadang Al-Quran datang bawa kisah dalam bentuk kumpulan yang lebih besar, yang kita namakan sebagai ashab. Kita baca Quran jumpa Ashabul Kahfi, kita baca Quran jumpa Ashabul Ukhdud, baca Quran jumpa Ashabul Ras, baca Quran jumpa ashab tu, jumpa ashab ni. Jadi Al-Quran menceritakan segala-galanya dari awal sejak zaman Nabi Adam sampailah kepada zaman Nabi Muhammad. Tetapi Al-Quran ini, dia ini relatif. Maksudnya Al-Quran ini bersifat kenyal, fleksibel. Dia ini berguna untuk masa dahulu, dia juga berguna untuk masa sekarang, dan dia juga relevan untuk masa akan datang. Istilah-istilah moden ni faham ke tak ni? Faham, alhamdulillah. Kita hardcore lah orang kat apa sini, jeram. Jeram. Okey. Salah satu yang saya nak bawa kisah pada hari ini ialah antara dua orang Nabi sebagai contoh. Sebenarnya ada 3 orang Nabi yang pernah melatari kisah sejarah hidup mereka di sebuah bumi yang bernama Mesir. Bila sebut tentang Mesir, sebenarnya ada 3 orang Nabi, 3 orang Rasul yang mana sejarah mereka dirakam di bumi Mesir. Pertama antara Nabi awal ialah lepas Adam, iaitu Nabi Allah Idris alaihi salam. Dulu Nabi Idris menetap di bumi Mesir. Yang kedua ialah Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Dan yang ketiga ialah Nabi Allah Musa alaihi salam sekali dengan abang kandung dia, iaitu Nabi Allah Harun alaihi salam. Baik. Yang menarik minat saya ialah untuk bawa hadirin hadirat muslimin muslimat perbandingan di antara 2 orang Nabi, 2 orang Rasul. Yang pertama kita samakan sebagai Nabi Yusuf, yang kedua kita namakan sebagai Nabi Musa. Dan bila kita sebut latar belakang sejarah hak kita nak bawa, hak kita nak cerita, bila sebut saja nama Mesir, apa yang tergambar dalam kepala otak kita? Ada orang, ustaz, kalau Mesir piramid. Apa lagi? Kalau Mesir Fir'aun. Kalau Mesir apa lagi? Tak ingat kalau Mesir. Tarian gelik macam-macam ada. Baik, bila sebut tentang Mesir, saya nak kaitkan antara Yusuf dengan Musa. Yusuf lebih awal dan mendahului Nabi Allah Musa. Tetapi bila kita membaca surah Yusuf sebagai contoh, surah Yusuf antara salah satu surah yang dinamakan kepala surah dengan nama Nabi. Banyak lagi nama-nama surah dimulakan dengan nama Nabi. Ada surah Muhammad, ada surah Ibrahim, ada surah Nuh, ada surah Hud, ada surah Yunus, ada. Tetapi salah satu daripada surah tersebut surah Yusuf. Dan inilah satu-satunya surah yang Allah ceritakan dari ayat pertama sampai ayat 111 tak dicampuri dengan unsur-unsur kisah cerita daripada nabi-nabi lain. Kalau kita baca surah Muhammad, selain daripada kisah Muhammad, ada masuk kisah nabi lain, cerita lain. Kalau baca surah Nabi Nuh pun ada nabi lain, ada cerita lain. Baca surah Ibrahim pun ada cerita Ibrahim, ada nabi lain. Tapi satu-satunya yang kekal komplit tanpa dimasuki unsur-unsur kisah ataupun nabi lain, surah Yusuf. Awal sampai akhir Yusuf. Jadi bila kita baca surah Yusuf, yang kita kenali Yusuf ini berada di bumi Mesir sebelum penghijrahan dia dari bumi Kan'an ke Mesir. Kita tak akan pernah jumpa walau satu ayat pun naik nama Fir'aun. Kenapa? Yusuf duduk di Mesir. Bila baca naik nama Al-Aziz, bila baca naik nama Al-Malik. Satu nama Fir'aun tak pernah muncul dalam kisah hidup Nabi Yusuf. Tapi bila kita baca kisah Nabi Musa, tak berhenti nama Fir'aun naik. Baca sekerat naik, baca sekerat naik.
Sama-sama bumi Mesir. Adakah zaman Nabi Yusuf Fir'aun tak ada? Adakah zaman Nabi Musa baru ada Fir'aun? Perasan atau tidak bila kita baca Quran sebelum ni? Mungkin ada yang perasan, mungkin ada yang tak perasan. Yang menjadi permasalahan dia ialah apakah yang menyebabkan berlaku demikian. Kalau nak kira, Fir'aun ni 3,400 sebelum Masihi lagi. Fir'aun ni ada 32 dinasti, 32 kerajaan. Setiap dinasti paling sikit 8 Fir'aun, paling banyak 14 Fir'aun. Bayangkan satu-satu tu paling sikit 8, paling banyak 14. Ada pula 32. Agak-agak berapa ribu Fir'aun. Fir'aun ni banyak. Tapi Fir'aun yang diceritakan dalam kisah Nabi Musa, Fir'aun mana? Pasal apa Fir'aun tak ada sebelum Nabi Musa? Yang jadi masalah ialah bila kita tidak mampu untuk memahami sejarah dengan baik, maka kita akan ketinggalan dari sudut itu. Contoh, boleh saya tulis sikit? Okey, kita ambil 3,400 sebelum Masihi. Dulu di Mesir ni, dia ada Mesir Hilir, dia ada Mesir Hulu. Awal-awal dulu ada Hulu, ada Hilir. Jadi Mesir Hilir ni, dia ada 4 orang Fir'aun. Hak paling awal dah ni. Kalau Mesir Hulu ni ada 5 Fir'aun. Mesir Hilir, Fir'aun pertama dia Tiu nama dia. Yang kedua Tesh. Yang kedua. Yang ketiga Hesekiu. Yang keempat Wazna. Tiu, Tesh, Hesekiu, Wazna. Ni bahagian Mesir Hilir. Kalau Mesir Hulu, yang pertama Sirkit 1. Yang kedua Airiha. Yang ketiga Ka. Yang keempat ni, kenal ada ahli Gusti The Rock tu. Ahli Gusti The Rock dulu. Zaman sekali dengan Stone Cold apa tu. Nama betul The Rock tu Dwayne Johnson kan? Dwayne Johnson, pernah tengok tak dia berlakon filem ni? Scorpion King. Ni yang keempat ni sebab Fir'aun ni popular ni, Scorpion King ni, Raja Jengking. Lepas tu Narma. Okey. Ni antara Fir'aun Hilir, Fir'aun Hulu. Jadi dinasti dia lepas pada Hilir dengan Hulu ni, dinasti pertama sampai dinasti ke-30. Dia ada 32. Dinasti 31 tu dipanggil dinasti Angria. Dinasti 32, dinasti Ptolemus. Zaman Ptolemus ni lah zaman Cleopatra. Pernah dengar nama Cleopatra? Ni zaman Cleopatra. Ni zaman kemasukan Julius Caesar, Rom. Zaman ni zaman nak ujung dah. Sebenarnya ni dinasti Fir'aun. Hak bawah ni ialah dinasti yang sama, keturunan-keturunan Fir'aun. Sebab dah zaman moden sikit, mereka tak mau pakai nama lama. Jadi ni zaman Ptolemy lah, keturunan Ptolemy. Baik, sekarang kita nak buat perbandingan. Hak ni ada orang nak catat ke? Sebab
lihat. Okey. Sebenarnya macam ni. Firaun dinasti pertama lepas pada Hilir dengan Hulu tadi. Dinasti 1 sampai dinasti 17. Lepas pada ni di Mesir tu ada satu bangsa nama Hyksos. Bangsa ni bukan asal Mesir. Bangsa ni asal daripada selatan tanah Hijaz. Kalau lah ni kawasan Yaman, kawasan Oman, kawasan Bahrain tu, mereka satu bangsa besar. Mereka pernah datang ke utara Mesir. Bila mereka datang ke utara Mesir, mereka duduk atas tu. Jadi bila kumpulan mereka ramai, kumpulan mereka mula beranak pinak, dan dinasti ke-17 Firaun tu dah zaman kemunduran. Maksudnya pemimpin-pemimpin dah tak cekap Firaun zaman ni. Jadi peluang ni diambil oleh bangsa Hyksos yang duduk belah utara masa tu untuk serang kerajaan Mesir. Jadi yang menangnya Hyksos. Bila Hyksos menang, Hyksos memerintah. Walaupun demikian tetap wujud nama-nama Firaun. Sebenarnya yang jadi pemerintah Firaun, tapi cuma boneka semata. Yang berkuasa sebenarnya ialah bangsa Hyksos. Jadi antara bangsa Hyksos dalam sejarah, ketua dia ada nama Salatis. Yang ni memerintah lebih kurang 19 tahun. Lepas tu Benon. Ini zaman Hyksos. Benon memerintah lebih kurang 44 tahun. Lepas tu Apasnan. Apasnan memerintah lebih kurang 36 tahun 7 bulan. Kemudian ada Apipos. Apipos memerintah lebih kurang 61 tahun. Dan ada dua lagi bawah ni, yang kelima dengan yang keenam. Ni dipanggil pemerintahan Hyksos fasa yang pertama. Dia ada pula Hyksos fasa yang kedua. Hyksos fasa kedua, pemimpin pertama dia Walid bin Duma. Walid bin Duma ni zaman dulu dia pernah menakluk Yaman. Lepas dia berjaya takluk Yaman, dia takluk Parsi. Lepas takluk Parsi, dia bantu adik dia takluk Mesir, iaitu Royan bin Duma. Royan bin Duma ni lah dalam sejarah dipanggil Maharaja Khian. Maharaja Khian ni lah hak sezaman dengan Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Sebab itulah zaman Nabi Yusuf tak naik nama Firaun. Walaupun duduk di bumi Mesir, zaman tu zaman Hyksos memerintah. Zaman Salatis ni zaman Nabi Ibrahim masuk. Kan Nabi Ibrahim dulu, Nabi Ibrahim asal mana? Nabi Ibrahim bumi asal dia kat mana? Mesir. Nabi Ibrahim tak ada Mesir. Nabi Ibrahim duduk mana? Namrus. Nabi Ibrahim kan lawan Namrus. Namrus duduk mana dulu? Iraq, Babylon. Bumi asal Nabi Ibrahim Babylon kan? Di Padang Arab. Ni perkampungan. Okey, ni di Iraq. Sini ada Namrus. Sini ada Nabi Ibrahim. Jadi lepas berlaku, lebih kuranglah cerita lepas berlaku dibakar kes tu, Nabi Ibrahim mula keluar daripada bumi Iraq, bawa isteri dia. Siapa isteri Nabi Ibrahim? Sarah. Adik dia Haran. Ni Haran ni adik Nabi Ibrahim. Anak Haran tu lah Lut. Sebab tu Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim. Nabi Lut tu anak saudara. Sarah ni isteri, Haran ni adik Nabi Ibrahim. Anak Haran tu Lut. Jadi Lut tu anak saudara Nabi Ibrahim. Jadi mereka naik ke atas. Bila naik ke atas, mereka lalu ke Syria, mereka turun ke Lebanon, mereka masuk Jordan, ikut peta sekarang lah ni, masuk Israel, masuk Palestin, bumi Kanaan, mereka masuk Mesir.
Bila masuk Mesir itulah kes Sarah dirampas oleh Maharaja Mesir kan. Dia nak ambil Sarah tu kan. Jadi akhir sekali dia nak buat suatu benda yang tak elok, tak beradab pada Sarah, dia jadi kaku, dia jadi frozen, tak boleh nak buat. Jadi dia anggap Sarah ni orang yang mulia. Jadi dia bagi balik Sarah tu dekat Nabi Ibrahim, kemudian dia bagi apa? Kan dia bagi seorang perempuan kan? Ingat balik dah tu. Dia bagi perempuan nama Hajar. Hajar ni ada kena mengena dengan Salatis ke tak ada kena mengena? Hajar ni orang-orang biasa ke orang keturunan istana? Mana? Orang biasa ke orang keturunan istana? Orang istana. Okeylah, kita kata tak apa, kita buka ni kan. Kalau abang kata keturunan istana, okey. Sinilah dulu bila kita silap faham bahawa zaman Nabi Ibrahim masuk Mesir, kalau kita duk anggap Fir'aun, dan Fir'aun tu yang bagi Hajar dekat Mesir dan ada hubung kait dengan istana, maksudnya Hajar ada darah keturunan Fir'aun. Jadi Hajar ni anak lahirkan Nabi Ismail lalu kok Nabi Muhammad. Adakah Nabi Muhammad ada darah keturunan Fir'aun? Situ perbahasan. Ni orang tanya ni. Jadi sebenarnya walaupun dia keturunan istana atau tidak, kita faham di sini bahawa ini bukan zaman Fir'aun tapi zaman Hyksos. Jadi fasa kedua ni lah, Royan bin Duma ni lah Maharaja Khian zaman Nabi Yusuf. Baik, lepas dapat Hajar, mereka balik semula ke bumi Kan'an. Kan'an ni Palestin lah nama lama. Jadi duduk di sini, Sarah sebab dia ni tak boleh mengandung, mandul. Jadi dia minta Nabi Ibrahim kahwin dengan Hajar. Kahwin pula tiba-tiba mengandung. Apa perasaan isteri tua ni? Biasa, orang perempuan. Dia suruh suami dia kahwin, dia sendiri tak boleh mengandung, tiba-tiba bini muda mengandung pula. Allah, cemburu punya pasal. Itulah terpaksa Nabi Ibrahim hantar saat Hajar dengan anak dia Ismail ke bumi Mekah tu. Jadi hantarlah ke bumi Mekah. Kan sebelah ni Palestin, Mekah belah sana. Jadi tinggallah Hajar dengan anak kecil Ismail. Itulah berlaku berlari-lari anak antara Bukit Sofa dengan Marwah sampai keluar air Zam-Zam tu. Dia tinggal di situ, Nabi Ibrahim kembali semula ke Palestin. Bila 14 tahun kemudian Nabi Ibrahim pergi melawat sekali anak dia. Hak ni lah melawat kali kedua, dan waktu ni lah Allah cerita dalam surah Baqarah, wa iz yarfa'u Ibrahimu Ismail, pembinaan Kaabah buat kali yang kedua, bangun balik Kaabah. Kaabah sebelum ni tak ada, tertimbun. Jadi tapak Kaabah tu kali kedua pi, anak dah besar kan, bantu. Nantilah Nabi Ismail dengan Ibrahim bina balik Kaabah tu. Sembelih lepas pada tu lah. Baru buat Kaabah, lepas ni lah nak sembelih pun. Okey. Baik. Bila kita tengok beza umur anak dengan Sarah mengandung kemudian dah. Bila Sarah mengandung, dapat anak nama apa? Anak Nabi Ibrahim dengan Sarah Nabi Ishaq. Anak dengan Hajar Nabi Ismail. Tengok Nabi kena sembelih siapa? Ingat, dalam versi kita orang Islam kena sembelih Ismail. Versi Taurat dengan Injil depa kata bukan Ismail, Ishaq. Ni versi orang Yahudi dalam Taurat, versi orang Kristian dalam Bible, yang disembelih tu Ishaq tu depa punya cerita. Baik, sekarang nampak tak? Jalunan Ismail ni melahirkan anak dia Nabi, sampailah pada Nabi kita Muhammad. Baik. Hak kena sembelih Ismail. Ismail melahirkan keturunan bangsa Arab. Nampak dah hari ni apa berlaku? Hak kena sembelih hari ni Arab ke keturunan ni? Nampak tak? Allah dah tunjuk pada awal lagi. Allah dah tunjuk clue pada kita pada awal lagi keturunan mana yang akan datang yang akan kena sembelih. Keturunan ni.
Jadi hari ni Arab lah kena sembelih ya. Perlambangan pengorbanan, ada makna-makna tersirat. Baik, berapa kali kena sembelih? Berapa kali kena sembelih? Sekali kena sembelih. Tapi Nabi menyebut, aku adalah anak lelaki daripada 2 orang yang disembelih. Siapa seorang lagi? Ismail satu. Seorang lagi siapa? Seorang lagi siapa? Macam ni. Ni boleh potong Okey. Nabi kita Muhammad dah. Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin tak ingat dah. Abdul Muttalib bin Hashim. Hashim bin Abdul Manaf. Abdul Manaf bin Qusay. Qusay bin Kilab. Kilab bin Murrah. Murrah bin Ka'ab. Ka'ab bin Lu'ay. Lu'ay bin Ghalib. Tak ingat tak apa. Ghalib bin Fihir. Fihir ni sebenarnya Quraisy sebenarnya. Ni kata keturunan Quraisy ni tok Nabi hak nama Fihir. Ni kata Quraisynya. Quraisy tu, keturunan Bani Quraisy tu Fihir ni lah. Itu bin Malik. Malik bin Nadar. Nadar bin Kinanah. Kinanah bin Khuzaimah kan. Khuzaimah bin Mudrikah. Mudrikah bin Ilyas. Bukan Nabi Ilyas ni, kebetulan nama sama. Ilyas bin Mudar. Mudar bin Nizar. Nizar bin Ma'ad. Ma'ad bin Adnan. Ni Tuk Usah ni. Kan pernah dengar nasyid Salla alaikallahu ya Adnani. Ni Adnani ni. Panjang dia sampai naik pada Nabi. Nabi ni anak Nabi Ismail. Okey. Tengok Hashim. Kita nak buka ni. Hashim ni anak kepada Abdul Manaf. Baik, ada nama Hashim. Tengok Abdul Manaf. Antara anak dia Hashim. Antara anak dia Abdul Syam. Ada anak dia nama Naufal, ada anak dia nama Muttalib. Okey. Abdul Manaf ni, Hashim ni duduk sini. Hashim dengan Abdul Syam ni kembar. Hashim dengan Abdul Syam ni kembar. Muttalib ni satu mak. 3 orang pertama satu mak, ni mak kedua. Naufal ni adik-beradik mak kedua. Hashim dengan Abdul Syam kembar. Waktu lahir tu, jari telunjuk Hashim duduk dalam dahi Abdul Syam waktu keluar. Dahi telunjuk Hashim duduk dalam dahi Abdul Syam. Jadi cuba nak pisah, cuba nak perlai, tiba-tiba tercabuk saja jari tu, keluar darah. Jadi orang-orang tua pada masa tu berfikir satu masa akan berlaku pertumpahan darah antara dua keluarga ni di masa akan datang. Jadi Hashim ni keturunan siapa? Keturunan Nabi. Abdul Syam keturunan, melahirkan keturunan Umayyah. Ni Umayyah masih keluarga Nabi. Geng-geng mana? Abu Sufyan, Muawiyah, Yazid. Tu keturunan ni lah, masih keturunan yang sama.
Jadi dikatakan daripada peristiwa tersebut, ulama-ulama kisahkan. Nombor 1, Perang Siffin kan. Perang Siffin, Bani Hashim, Ali. Bani Abdul Syams, Muawiyah. Jadi tumpahan darah. Yang kedua, tentang apa? Yang berlaku peristiwa Karbala. Kena potong kepala tu siapa? Husain. Bani Hashim, Husain. Lepas tu akan terlibat skandal Yazid, adik Muawiyah. Lepas tu ingatlah zaman Marwan, kata ingat, zaman tu penguasa antara hak zalim Yusuf bin Hajjaj As-Saqafi. Zaman tu di Syam memang orang bai'ah keluarga Muawiyah, Bani Umayyah. Tapi di Hijaz, orang Mekah dengan Madinah tak mahu bai'ah dinasti Umayyah. Mereka bai'ah Abdullah bin Az-Zubair. Abdullah bin Az-Zubair keturunan Bani Hashim. Baik, kita tengok masa tu dinasti Umayyah bawah Hajjaj bin Yusuf tu kawan dengan Abdullah bin Az-Zubair. Sekali lagi pertumpahan darah. Lepas tu akhir hujung pemerintahan Bani Umayyah, Abu Abbas As-Saffah. Abu Abbas As-Saffah ligan habis-habis keturunan Bani Umayyah sampai tak meninggal sekok pun. Habis dia bunuh. Sebab nama dia Abu Abbas. Abu Abbas. Jadi bila habis keturunan dinasti Umayyah, naik dia jadi ni. Sebab tu dinasti kedua Islam dinamakan dinasti Abbasiyah. Seorang saja hak selamat, nama Abdul Rahman. Keturunan ni hak selamat, melarikan diri ke arah barat. Dialah di kemudian hari dikenali Abdul Rahman Ad-Dakhil. Hak buka balik kerajaan Andalusia di Cordoba, Spanyol. Sebab itulah kerajaan Andalusia Cordoba dipanggil kerajaan Umayyah kedua. Sebab keturunan ni meninggal seorang tu dia berjaya lari. Jadi Abbasiyah naik, Cordoba pun naik juga. Itu sejarah. Baik, kita nak ambil yang ialah zaman ni lah yang disebut dalam surah Quraisy li'ilafi fi Quraisy ilafihim rihlat asy-syita. Perjalanan musim panas dan musim sejuk. Dulu Hashim dia jadi ketua, dia buat macam ni. Hashim jadi ketua. Kalau ni Mekah, mereka melakukan perjalanan ke utara 2 kali, ke selatan 2 kali. Utara 1 bumi Syam, 2 bumi Iraq ataupun Parsi masa tu. Bawah sememangnya Yaman dengan Habsyah. Okey, mereka dah bahagi. Contoh, Hashim ambil bahagian Syam. Hashim ni kawasan dia. Dia ambil mengawal perdagangan belah ni. Kalau Abdul Syam, dia ambil Habsyah. Kalau Yaman, Muttalib, adik ketiga ni. Yang keempat Parsi, Naufal ambil. Okey, Hashim memang mati di Syam. Hashim dia mati di Gaza, Palestin. Yaman, Muttalib pun mati di Rodman, tempat di Yaman. Abdul Syam mati di Mekah, Naufal mati di Iraq. Tu je. Ini pun mati sama. Ini mati sama, ini mati di Mekah walaupun tempat dia Habsyah, ini mati sini. Sekarang ni, saya nak tarik ialah Hashim ni, waktu dia nak pergi ke Syam, untuk satu benda, bukan berniaga ni. Sebab dikatakan masa tu ada kerajaan Yunani. Kalau kita hari ni nak kata apa, MOU perniagaan, baru nak bincang, bukan nak berniaga lagi, baru nak tanda tangan. Jadi dia tinggal di Mekah ni 7 orang anak. Antara anak dia ialah Asad,
Abu Saifi, Naqdah, tiga lelaki. Perempuan ada nama Dhaifah, ada nama Sifah, ada nama Khalidah, ada nama Ruqayyah, ada nama Jannah. Ini 7 orang anak Hashim. Anak Hashim, waktu dia tinggal nak pergi Syam. Bila dia naik ke atas, dia singgah di Madinah. Dia singgah di Madinah. Sebab apa dia singgah di Madinah? Macam ni. Bila kita tengok sini, Ka'ab ni, oh payah ni nak tarik kan. Ka'ab ni dia ada 3 orang anak. Ushas, Adi, Murrah. Sebab tu ingatlah dulu waktu bapa Nabi balik daripada berniaga, dia jatuh sakit di Madinah kan. Jadi dia duduk di perkampungan Bani Adi inilah. Bani Adi ni juga dikenali sebagai Bani Najjar di Madinah. Ini anak keturunan Ka'ab ni lah. Jadi dia pun singgah di tempat yang sama. Masa ni Abdullah tak ada lagi ni. Ni zaman Hashim ni. Dia duduk di sini, dia berkenan dengan seorang perempuan. Padahal di Mekah anak 7 dah. Jadi dia kahwin dengan seorang perempuan nama Salma binti Amru. Asyik kahwin. Asyik kahwin. Padahal anak 7 dah di Mekah. Jadi keluarga tak tahu ni dalam perjalanan nak pergi ke Syam. Jadi duduk berapa lama di sini, Salma binti Amru, keturunan ni jugalah, padahal keturunan Bani Adi ni lah, keturunan keluarga mereka hablah untuk Ka'ab ni. Jadi dia tinggal bini dia pergi ke Syam. Perjalanan balik sampai di Gaza, Palestin tu dia mati. Jadi tak ada orang tahu di Mekah dia kahwin lain ni. Jadi kawan ni mengandung lahir seorang anak. Dia letak nama jantan Syaibatul Hamd, ataupun lebih dikenali dengan nama Syaibah. Okey. Lama kelamaan bila Hashim meninggal, jawatan tu adik dia pegang sementara. Hashim kan ketua sebelum ni. Jadi ada di kota Mekah tu adik nombor 3 Muttalib pegang. Lama kelamaan bila anak ni umur dia kurang 7 hingga 8 tahun, Muttalib dapat tahu bahawa abang dia Hashim dulu ada bini dan ada anak. Dia nak pergi cari anak saudara dia ni. Dia pun pergi ke Madinah, jumpa Salma ni, ke kakak ipar lah, dan bini abang dia. Dia kata kalau boleh aku nak bawa balik Syaibah. Pasal apa? Sejarah keturunan keluarga dia cerita pasal Hashim ni. Hashim ni ketua bagi kami, dia ni bagus, dia apa sekali. Aku nak, kalau aku tengok gaya budak ni, dia ada potensi bakal pemimpin ganti bapak dia dulu. Jadi bukankah dia ada anak sebelum ni? Ada anak tapi aku tengok tak ada potensi. Abang-abang dia belah mak tua tu tak ada potensi. Jadi cerita Salma dengan berat hati lepaslah juga. Sebab mereka masih keluarga sama atas ni. Tuan-tuan Bani Adi tadi. Bila balik, orang-orang bila bos keluar mesti orang tahu dah. Macam lah ni kan dalam berita, Datuk Seri Najib pergi ke China, Datuk Seri Najib balik. Orang tahu pemimpin kita duduk luar. Sebab masa tu Muttalib ganti. Orang tahu Muttalib pergi ke Madinah. Bila dia nak balik semula, nak masuk kota Mekah, orang dah tunggu. Dia bawa keldai tu, dia letak anak saudara dia Syaibah ni belakang. Dia letak belakang. Jadi bila masuk tu, orang-orang di Mekah ingat dia beli budak baru, beli hamba baru. Jadi bila nampak saja budak tu, orang pun kata, Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Sebenarnya Tok Nabi Abdul Muttalib tu nama betul dia, Syaibah. Itulah Tok Nabi tu. Syaibah tu nama betul sebenar Abdul Muttalib. Abdul Muttalib ni kisah cerita ni lah. Bila masuk saja dalam kota tu, orang tengok budak kecil tu, Abdul Muttalib, hamba kepada Muttalib. Dia ingatkan Muttalib tu balik beli hamba. Jadi dekatlah gelaran Abdul Muttalib. Sedangkan ni nama betul dia, Syaibah tu lah nama Abdul Muttalib. Hashim ni pun bukan nama betul dia, Amru nama betul dia. Abdul Manaf pun bukan nama betul. Nama betul dia Mughirah. Hashim ni maksud dalam bahasa Arab meremuk-remukkan, menghancurkan. Sebab Hashim ni jaga bahagian rifadah dengan siqayah. Rifadah ni bila orang mari haji bagi makan, bila orang mari haji bagi minum. Bak makan minum layan tetamu-tetamu Allah tu duduk dengan Hashim. Jadi Hashim lah orang pertama
Dia buat satu kuah nama kuah sari. Kuah tu macam kuah kita cicah roti lah. Dalam tu ada daging. Jadi sebelum cicah tu dia ambil roti, dia perlah-perlah gepih-gepih roti tu makna hasil dalam bahasa Arab, meremuk-remukkan. Jadi dia beremuk-remuk roti bagi kepada sebab tu dia dipanggil hasil. Nama betul dia Amru. Okey. Abdul Muttalib ni, Syaibah ni dah ganti bapak dia Hashim tadi. Sebelum nak naik Hashim ni, gaduh dengan ni pula. Aku ni ada lagi ni, takkan nak lantik anak saudara kita dah. Ada gaduh satu hari ni, panjang pula cerita ni antara Naufal dengan ni. Panggil pula bapak saudara hak belah ni. Nak mari hampir gaduh, tapi alright lah, selesai. Tapi yang jadi isu sini, jadi cerita lagu lain lah tak? Nak cerita lain jadi lagu lain? Tak apa lah. Okey, macam ni. Dulu Abdul Muttalib ni dia pernah bernazar. Abdul Muttalib dia pernah bernazar, kalau anak lelaki dia cukup 10 orang, dia akan sembelih salah seorang di depan Kaabah. Dia pernah bernazar, kalau anak lelaki dia cukup 10 orang, dia akan sembelih. Dia bernazar akan sembelih depan Kaabah. Jadi Abdul Muttalib ni, itulah Syaibah tadi lah. Bini dia ada berapa? Tak tahu. Bini dia satu nama Sofiyah. Sofiyah ni anak sulung dia Al-Harith. Waktu Abdullah hari tu, Abdullah sakit di Madinah tu, dia suruh Al-Harith lah pergi tengok dia. Kan semua balik berniaga, seorang kawan balik, Abdul Muttalib tu tunggu ni, Abdullah mana tak balik, mari seorang balik, Abdullah mana tak balik. Abdullah ada, dia sakit, duduk di perkampungan Bani Adi di Madinah. Harith, kamu tolong cari adik kamu. Harith ni sebab dia tak tua, isteri pertama, tapi seorang ni sajalah anaknya. Isteri nombor 2, isteri nombor dia nama Fatimah binti Amru. Ni lahir 3 orang pula. Abdul Manaf, Zubair. Ni lah mak bapak Nabi ni. Abdullah ni hak bongsu daripada bini yang kedua. Padahal Abdullah ni hak nombor 10 lah, kebetulan yang jatuh anak nombor 10 lelaki. Tapi ikut ranking ni, inilah 3 orang ni anak dengan Fatimah. Abdul Manaf ni siapa? Ni payah kalau bukan nama betul dah. Abdul Manaf dia lah pak saudara Nabi Abu Talib tu. Abu Talib jaga Nabi lepas tu dia meninggal tu, inilah nama betul dia. Abdul Manaf nama betul dia Abu Talib. Sebab apa panggil Abu Talib? Bapa kepada Talib. Sebab anak dia nama Talib lah. Anak dia tu ada Talib, ada Ali kan, ada Ja'far, ada Ukil, ada Roisah, ada Ummu Hani. Nak dengar nama Ummu Hani? Ummu Hani lah. Anak-anak Abu Talib lah semua ni. Jadi Abdul Manaf, Zubair, Abdullah. Isteri ketiga Halah binti Wuhaid. Halah binti Wuhaid ni anak